Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Thumma amma ba'd. Yang saya hormati Tuan Imam, Tuan Bilal AJK Surau, muslimin muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah, moci-moci, pocik-pocik, atuk-atuk, nenek-nenek yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Pertama sekali, alhamdulillah, Allah Ta'ala pilih kita pada pagi subuh ini, masih lagi dibangunkan kita, disedarkan kita daripada mati kita. Tidur-tidur tu adik-beradik matilah. Sebab tu kita bangun daripada tidur, Nabi suruh yang pertama usap muka kita. Bukan usap muka bini ni, usap muka kita ni, dia bukan. Usap muka kita, kemudian baca doa, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami selepas daripada mematikan kami, dan kepada Allah Ta'ala lah kita akan dibangkitkan. Jadi ibu-ibu, ayah-ayah rahmati Allah, alhamdulillah, ramai yang pagi ni buka mata alam barzah dah tuan-tuan. Jadi kita buka mata boleh tengok lagi muka bini, bini boleh tengok muka suami. Nah, ke bosan dah, orang tua ni lagi. Takut ada yang bosan lah ni. Baik tuan-tuan, sambungan muzakarah kitab kita Misbahul Munir fi Ma'rifatillahil Qadir, karangan Syekh Abdul Aziz bin Ismail. Wa ba'du, ada pun kemudian daripada itu. Wa ba'du, ada pun kemudian daripada itu. Kemudian daripada mana? Kemudian daripada kita baca bismillah, basmalah. Kemudian daripada kita baca hamdalah, alhamdulillah. Kemudian daripada kita berselawat wassalah. Kemudian daripada kita berselawat, maka ini musannif ni, maka mentuntuti akan daku oleh setengah-setengah daripada kawan-kawanku. Kawan-kawanku tu siapa? Kawan-kawanku tu ialah anak murid dia ni, tapi dia panggil nak rendah diri kawan-kawanku. Kalau kita ibu-ibu sekalian dah tengok budak-budak yang hebat
banyak ilmu, tu anak murid aku lah tu. Biarlah budak tu belajar alif bata pun dengan kita ni. Tu anak murid aku tu dulu mengaji dengan aku Al-Quran tu ada baru alif bata ni. Jadi ibu-ibu ayah-ayah yang dirahmati Allah, ada pun musannif dia panggil kawan-kawanku tu ialah anak-anak murid dia. Anak murid dia. Dia ni tawaduk lah kita kata, merendah diri. Dia tidak kata anak-anak muridku ramai, separuh tu dia suruh aku buat. Tak ada tuan-tuan. Dia kata setengah daripada anak-anak muridku buat apa? Bahawa aku tulis baginya ni. Bahawa aku tulis baginya, bagi anak-anak muridku tu. Tulis apa? Bahawa aku tulis baginya satu risalah ni, satu risalah pada menyatakan agama. Jadi ginilah, anak murid aku ni dalam ramai-ramai, dalam beribu-ribu, setengah daripada mereka suruh aku tulis satu risalah, satu kitab. Suruh tulis satu kitab ni, pada menyatakan agama, cerita berkenaan dengan agama dan memperkenalkan dia agama. Agama apa? Agama Islam lah. Kemudian menyatakan pula akan segala rukun-rukun Islam dan rukun-rukun iman dan ihsan. Kemudian menyuruh akan daku pula, suruh pula, tadi suruh dah, menguraikan segala hukum-hukum syarak dan hukum adat dan hukum akal dan ilmu usuluddin mengikut aturan ahli sunnah, yakni ahli sunnah wal jamaah, dengan huraian yang terang, yang sangat mudah memahamikan dia huraian. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, anak murid musannif ni disuruh karang satu kitab ni, suruh karang satu kitab cerita berkenaan dengan Islam. Hari ni memanglah ramai orang kata aku Islam dah lah, tapi dia tak tahu apa tu Islam. Apa tu Islam ni, tanya dengan dia. Huraian rukun Islam ni, kadang-kadang rukun Islam pun dia tak ingat tuan-tuan. Mengucap 2 kalimat syahadah, sembahyang, berpuasa, menunaikan zakat, menunaikan haji. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, dalam kitab ni dia akan hurai, dia akan cerita kepada kita hukum Islam dengan rukun Islam dengan rukun iman. Begitu juga berkenaan dengan ihsan. Maka ada pun Islam, rukun Islam ni dia mengaku zuhir. Kalau kita tengok zuhir dia semayang, maka kita hukumkan dia itu Islam. Kalau zuhir dia mengucap 2 kalimat syahadah, maka kita menghukumkan dia itu orang Islam. Tak bolehlah kita kata dia mengucap 2 kalimat syahadah, hati awak kata apa? Islam ke? Beriman ke Allah Ta'ala? Itu soal hati, kita tidak boleh hukum. Soal hati kita tak boleh hukum. Hanyalah kita boleh menghukum soal Islam, luaran saja. Luaran sahaja kita boleh menghukum dia. Kalau dia semayang, dia mengucap 2 kalimat syahadah, maka kita menghukumkan bahawa orang ini ialah orang Islam. Orang Islam lah. Tak bolehlah kita kata dia mengucap 2 kalimat syahadah tapi dia tak ikhlas. Tak boleh. Kerana Islam ni dia menghukum kepada zuhir sahaja. Dan rukun-rukun iman, nak cerita juga rukun iman. Iman ni pula soal dalaman, soal i'tikad kita, soal dalaman i'tikad kita. Sebab tu kita kena belajar. Kalau i'tikad kita tidak betul, menyebabkan mungkin kita punya iman kepada Allah Ta'ala tu tidak tepat dan tidak betul. Dan ihsan, nanti dia cerita pula, kita cepatkan lah dan ihsan, kemudian menyuruh menceritakan pula huraian pula hukum syarak. Apa makna hukum syarak? Syarak tu siapa? Allahu haqiqati wa nabiyyu majazan.
Allah Ta'ala pada hakikat, Nabi pada majaz. Nabi tolong sampaikan. Ni. Sebab tu kita kata hukum syarak kena tutup aurat. Siapa yang suruh tutup aurat? Allah. Itu hukum syarak. Hukum syarak isteri kena taat kepada suami. Siapa yang suruh taat? Allah. Allahu haqiqati wa nabiyyu majazan. Allah pada hakikat, Nabi pada majaz. Nabi juru sampai saja. Hakikat dia Allah Ta'ala yang suruh. Maka tuan-tuan rahmati Allah, biar kita kena tahu hukum syarak, hukum adat. Hukum adat pun kita kena belajar. Dalam kitab ni ada cerita dia. Ni hukum adat. Ramai di luar sana yang tak tahu. Kenapa mereka tak tahu? Kerana mereka tak belajar. Kenapa mereka tak belajar? Mereka sibuk dengan anak, dengan bini, dengan kerja, dengan jogging. Oh, jogging pukul 4 pagi dah keluar dah berjogging. Pukul 4 pagi dah keluar dah berjogging ni bersenam. Aduh, berpeluh-peluh ni. 4 pagi tuan-tuan rahmati Allah bersenam. Nak jaga kesihatan ni. Bukan tak boleh. Boleh. Tetapi kalau nak datang sembahyang subuh, kuliah subuh, tak boleh. Keluar berjogging sebab apa? Nak jaga kesihatan. Okey. Tapi awak kena ingat, walau jaga kesihatan macam mana pun, satu hari nanti awak akan mati. Bila akan mati, Allah Ta'ala akan tanya ni, man rabbuka, siapa Tuhan kamu? Macam mana kita nak jawab kalau kita i'tikad tak betul? Allah Ta'ala tak tanya, kamu mati, kenapa kamu banyak sangat minum teh? Oh, ada gula tu. Jadi kamu kencing mana kamu mati? Ada tak ada? Tuan-tuan rahmati Allah, yang ditanya marrabbuka. Marrabbuka ini soal akidah. Man nabiyuka, siapa nabi kamu? Ini soal akidah. Kalau kita tidak berpegang betul-betul dengan akidah yang tepat, mengikut aliran ahli sunnah wal jamaah, habislah kita. Tak boleh jawablah tuan-tuan rahmati Allah. Kerana nak jawab itu dengan i'tikad, dengan amal ibadat kita. Kalau kita i'tikad tak betul, maka tak betul lah tuan-tuan rahmati Allah. Ni baik tuan-tuan. Dan hukum akal, kita tahu juga hukum akal beza. Adat dengan akal itu lain. Adat kebiasaan, akal dia kena kita berfikir. Baik. Dan ilmu usuluddin mengikut aturan ahli sunnah wal jamaah dengan huraian yang terang, yang sangat mudah memahamikan dia. Sebab ada orang kata kita ni nak belajar dekat, nak mengajar orang awam sifat 20 ni susah. Orang awam ni tak pandai ni. Tapi kalau dia mengaji bab dunia sampai ke degree boleh pula. Mengaji juga tak faham, mengaji juga tak faham, mengaji juga. Tapi kalau ilmu tauhid, ilmu Islam, agama Islam tak faham, tak nak mengaji dah. Tak faham, tak nak mengaji dah. Susah lah. Aduh. Tuan-tuan rahmati Allah, dalam dunia ni mana ada yang senang tuan-tuan ni. Tetapi kalau huraian sifat 20 ni cukup mudah. Kerana ikut orang awam, dia kena hanya faham secara ijmal. Ijmal saja. Ijmal ni secara burung tuan-tuan rahmati Allah, bukan secara tafsiri. Secara tafsiri hurai satu persatu. Orang awam tahu secara ijmal, sudah. Allah Ta'ala wujud. Ada Allah Ta'ala. Mana dalil adanya Allah Ta'ala, adanya kita. Dah boleh pun susah. Tetapi kita nak belajar ni tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya kita memahami lebih dalam sikit. Lebih dalam sikit tuan-tuan. Ilmu dunia kita boleh belajar dalam-dalam. Boleh habis masa bertahun-tahun. Dah sekolah rendah 6 tahun, sekolah menengah 6 tahun tuan-tuan. Dah 12 tahun dunia saja. Ditambah lagi dengan diploma 3 tahun. Kemudian degree pula 3 tahun lagi. Kemudian pula apa lagi? Master pula, kemudian PhD pula, kemudian kursus sana, kursus sini. 20 tahun habiskan untuk belajar dunia. Tapi untuk akhirat ni 30 minit. Itu pun kejam mata dengan sayu-sayu je ni. Jadi tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, lebih-lebih lagi ilmu akhirat. Akhirat ni kalau boleh kita kena bertahun-tahun juga belajar. Kalau kita duduk di universiti, pagi ada kelas, dah. Kemudian pagi 3 kelas, tengah hari 2 kelas, malam pula, petang pula ada kelas lagi. Aduh, tuan-tuan rahmati Allah. Sama juga dengan ilmu akhirat. Akhirat pun kena lagu tu juga kalau kita nak faham. Orang-orang yang faham ilmu akhirat pun mereka mengaji macam tu juga.
pagi sampai ke tengah hari sampai ke petang sampai ke malam, bertahun-tahun baru faham. Untuk ulama-ulama, baba-baba, tuan guru, mereka faham ilmu, tuan-tuan rahmati Allah, mereka mengaji pagi sampai pagi, bukan pagi sampai malam, pagi sampai pagi. Lepas subuh mengaji sampailah pukul 1 pagi, 2 pagi mengaji lagi pagi sampai pagi, bertahun-tahun. Tu yang boleh jadi baba, jadi tuan guru. Kita mengaji lepas maghrib saja, macam mana jadi tuan guru, tuan-tuan? Kita mengaji lepas subuh saja, tak apa, at least kita mengaji. Cuma nak bagi untuk dapat martabat tuan guru, baba tu jauh jelak, tuan-tuan rahmati Allah. Bukan dekat tuan-tuan, saya pun tak boleh ni dapat martabat tuan guru, baba tak boleh, jauh jelak, tuan-tuan. Kita mengaji lepas subuh saja, macam mana nak dapat tuan guru, tuan-tuan rahmati Allah ni? Jadi mungkin 50 tahun mengaji pun mungkin belum tentu boleh dapat, tuan-tuan ni. Mungkin belum tentu, bukan belum tentu, mungkin tak dapat ni. Tak dapat, tuan-tuan rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi paling kurang kita mengaji untuk membetulkan etikot kita. Niat itu nombor 1. Jangan gaduh nak khatam kitab, jangan gaduh nak faham. Yang penting kita nak hilangkan kejahilan. Tu je, tuan-tuan rahmati Allah. Kalau kita gaduh nak khatam kitab, khatam kita tak pandai-pandai lagi, tak boleh juga. Ataupun tuan-tuan rahmati Allah, kita ni gaduh nak faham. Bila tak faham jadi kita mecak, tak faham juga, payah juga ngaji tauhid. Aduh. Mudah je, tuan-tuan rahmati Allah. Ini kitab huraya yang paling mudah sekali. Ni paling mudah sekali, tuan-tuan rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Lagi mudah bicaranya dan sederhana ibaratnya dan cakapannya, serta mendatang pula dalil-dalil naqli. Naklun. Apa makna naklun? Pindah ayat Quran dan hadis jadi dalil. Ni semua sifat 20 ni ada dalil, ibu-ibu ayah-ayah sekalian. Sifat 20 ni semua ada dalil. Saya dah bagi tahu dah ada hari tu, semuanya ada dalil-dalil daripada ulama. Ulama bawa dah dalil-dalil. Tapi mereka tak nak terima juga Asy'ariyah, Abu Mansur Maturidi, mereka tak nak terima. Sampai mereka lawan ni. RUU Mufti Wilayah Persekutuan lawan juga. Ni, lawan juga, jangan bagi ada. Kita jangan jumut sangat. Aduh, kita orang yang tak cerdik ni betul juga kan? Jumut lah. Kita nak ikut Imam Syafi'i saja. Tuan-tuan rahmati Allah, itu asas tapaknya Imam Syafi'i. Tetapi kalau kita perlu pakai pandangan Imam Malik, Imam Abu Hanifah, tak ada masalah. Cuma asas tapak yang nak diletak oleh Mufti Wilayah Persekutuan ialah Imam Syafi'i. Tak naklah bergabung-gabung. Awak datang sini, awak ikut Imam Hanafi pula jadi imam. Mana boleh. Kita nak asas tapak Imam Syafi'i. Tetapi kalau awak ada darurah, tak boleh mengikut mazhab Syafi'i, ada satu bahagian awak kena ikut Imam Malik, tak ada masalah. Macam kita niat puasa, tuan rahmati Allah. Niat puasa hari-hari Imam Syafi'i. Niat sebulan imam mana? Imam apa? Niat sebulan Imam Malik, tuan-tuan rahmati Allah. Kalau kita terlupa nak niat semalam, kita boleh bergantung dengan imam lain. Bermakna kita perlu memakai imam lain pula waktu tu. Cuma asas tapaknya, tuan-tuan rahmati Allah, Imam Syafi'i. Kalau datang tu imam, contohlah datang tu imam kata saya nak ikut imam lain sembahyang, ya, saya tak nak qiyam, saya nak tangan saya letak dekat bawah ni. Qiyam tu maksudnya berdiri, tuan-tuan. Tapi orang faham qiyam tu dalam sini, salah. Qiyam qama yaqumu qauman, ni qama yaqumu qiyam, berdiri, tuan-tuan rahmati Allah. Saya tak nak tangan saya macam gini, saya nak tangan saya ke bawah ni. Jadi orang lain jangan sibuk-sibuk ni. Sebab ini pun imam mazhab juga tak berdosa, tak salah. Jadi kita keliru, tuan rahmati Allah. Datang pula imam lain, saya tak nak baca kunut, betul. Setengah mazhab lain tak baca kunut, saya tak nak baca kunut, tidak berdosa, betul. Kan jadi keliru tu, tuan-tuan rahmati Allah. Pagi ni imam baca kunut subuh, pagi esok imam tak baca kunut subuh sebab mengikut mazhab lain, kan susah. Jadi kita meletakkan asas utama ialah Imam Syafi'i. Dan asas akidah kita ialah Abu Hasan Asy'ari dan Abu Mansur Maturidi. Itu dia asas utama dia, tuan-tuan rahmati Allah. Dan kita punya tasawufnya mengikut Imam Ghazali. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, kita tak keliru dah orang awam. Ini orang awam. Mufti Wilayah Persekutuan ni letak untuk orang awam.
Sebab keliru. Mana satu kita nak pakai? Keliru. Kalau kita nak tanya dengan ulama-ulama, mufti-mufti, dia faham. Yang diletak RUU Mufti Wilayah Persekutuan ni untuk kita ni orang awam yang tak faham. Jadi bila kita mengikut satu mazhab, saya teringat guru saya kata, apa-apa pun hukum kita nak bagi yang muktamad. Yang muktamad. Hukum apa-apa pun yang kita nak bagi yang muktamad. Apabila nak mengikut muktamad tu jadi masalah, baru kita pakai khilaf. Kalau tiba-tiba kita pakai khilaf, oh khilaf, ini boleh, ini tak boleh, oh ini boleh, ini tak boleh. Jadi kita pun tak tahu nak ikut yang mana satu. Yang pertama hukum, kita bagi yang muktamad dulu. Bila yang muktamad kita bagi, barulah kalau saya tak boleh lah mengikut. Okey, baru kita bagi yang khilaf. Khilaf ada je yang mengatakan tak boleh dan sebagainya, tuan-tuan. Itu guru saya ajar. Dia bagi, kalau nak bagi hukum yang muktamad dulu. Dan akhir khilaf kan. Ini susah tuan-tuan rahmati Allah. Jadi, baik tuan-tuan. Jadi apa-apa pun tuan-tuan rahmati Allah, kita sokong tuan-tuan. Punyalah banyak ulama-ulama, doktor-doktor tu pergi dekat masjid besi tu tuan-tuan rahmati Allah, menceritakan RUU. Ada lagi yang bantah tuan-tuan rahmati Allah. Nak kata yang pergi tu mufti-mufti tak ada PhD, ada PhD. Hari tu bantah ada. Ustaz Azhar cakap, Ustaz Azhar bukannya ada degree pun, PhD pun. Tu mufti-mufti yang ada PhD, yang ada profesor, dibantah juga. Bermakna tuan-tuan, mereka ni bukan soal PhD, soal hati. Mereka tak nak terima, tuan-tuan rahmati Allah. Soal pahaman, sebab mereka tak nak terima. Bukan soal PhD, soal profesor, bukan, tuan-tuan rahmati Allah. Ni. Kalau kita tengok, Imam Syafi'i pun tak ada PhD juga. Imam Malik pun tak ada PhD. Ulama-ulama hebat dulu-dulu yang terkemuka, kitab mereka beribu-ribu dikarang oleh mereka, tak ada buat PhD. Mereka hebat, tuan-tuan rahmati Allah. Ilmu-ilmu mereka ni dimanfaatkan sampai hari ni. Tak macam kitab-kitab zaman sekarang ni. Profesor dan sebagainya. Hari ni kita baca kitab dia, besok kita simpan dah tuan-tuan. Ni ulama dulu ni kitab Misbahul Munin 100 tahun dah tuan-tuan. Kita baca lagi sampai ke hari ni. Ada kitab tuan-tuan rahmati Allah sampai 400 tahun baca lagi, 500 tahun baca lagi, tuan-tuan rahmati Allah. Berkahnya ilmu-ilmu orang-orang dulu. Kitab zaman sekarang ni, profesor yang kita baca, okey, tuan-tuan tunjuk kat saya kitab profesor mana yang 50 tahun dulu kita baca, hari ni kita baca lagi. Tuan-tuan tunjuk kat saya. Saya tak ada, tuan-tuan rahmati Allah. Kitab yang dia baca tu pun dia yang karang, dia yang baca, tuan-tuan rahmati Allah. Nak kita tunjuk ulama-ulama dulu ni berkat, tuan-tuan rahmati Allah. Ulama-ulama dulu berkat. Ni insya-Allah tuan-tuan. Baik. Sambung balik. Bukan saya kata PhD itu tak perlu. Saya pun tak ada kelulusan madrasah ni. Atau tak ada kelulusan keduniaan. Sebab apa? Sebab saya bodoh, tuan-tuan rahmati Allah. Sebab saya bayar madrasah je. Saya tak boleh pergi universiti. Saya bodoh ni. Baik tuan-tuan. Dalil-dalil naklun ni pindah daripada hadis Quran menjadi dalil. Dan akal tu kita berfikirlah tuan-tuan. Orang kafir ni dia tak pakai Al-Quran. Mana dalil kata Allah Ta'ala tu ada? Wallahu ahad. Saudara kata Allah, dia tak terima. Dia tak terima, tuan-tuan rahmati Allah. Kata olehmu bahawa Allah Ta'ala itu satu. Tu dalil dia. Ya ke? Dia pun percaya tak percaya, tuan-tuan rahmati Allah. Hari tu saya pernah bukan hari tu lah, dulu lama dah tuan-tuan. Saya pernah naik taksi tu orang kafir lah. Dia kata dengan saya, Tuhan kamu larang makan babi kerana apa? Dia kata. Kita nak bagi dalil Quran. Sebab tak boleh lah. Yelah, sebab apa tak boleh? Contoh, kita tak boleh makan gula. Sebabnya nanti darah kencing manis. Kita tak boleh makan kambing, nanti darah tinggi. Kita tahu. Tapi sebab apa Tuhan kamu tak bagi makan babi? Sebab apa? Sebab tak boleh. Yelah, sebab apa? Sudah, rahmati Allah. Allah Ta'ala bagi tahu dalam Quran tak boleh kamu makan babi. Dia kata macam itu. Tak boleh makan babi. Yelah, kenapa tak boleh? Sudah. Saya pun tuan-tuan, yelah sebab babi kan ada perkara-perkara yang tak elok untuk kesihatan badan. Jadi Tuhan kami tidak bagilah makan babi. Betul lah juga. Gitu tuan-tuan rahmati Allah. Jadi dia kena berfikir. Dia tak nak dalil-dalil ni, tuan-tuan rahmati Allah. Kalau dia nak dalil-dalil ni, bermakna dia beriman adalah beriman dengan Quran, beriman dengan hadis Nabi SAW.
Kalau dia mengucap syahadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, bermakna dia naik saksi bahawa tiada Tuhan yang disembah, yang layak disembah melainkan Allah, dan naik saksi bahawa Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Bermakna dia percaya pada Quran, percaya pada hadis. Tetapi sekarang ini dia tak percaya pada Quran, tak percaya pada hadis, maka dia menggunakan akal. Dan rahmati Allah, ulama-ulama dulu hebat tuan-tuan. Tok Kenali, tuan-tuan rahmati Allah, Tok Kenali ni hebat dah tuan-tuan. Dia mengaji macam tuan-tuan lah. Ni dia kejam mata, dia tidur. Tuan-tuan ni mungkin Tok Kenali ni ilmu tuan-tuan. Adik, tetapi Tok Kenali bila guru dia tanya satu-satu dia boleh jawab. Kejap lagi saya nak tanya tuan-tuan, boleh jawab ke tak boleh? Ni rahmati Allah, itu Tok Kenali tuan-tuan. Tok Kenali ni tuan-tuan rahmati Allah, wali Allah hebat ni tuan-tuan, Tok Kenali ni. Tetapi tuan-tuan, Syekh Ahmad ni guru kepada Tok Kenali. Tok Kenali kata, aku ikut guru dia. Tok Kenali ikut guru dia pergi berbahas ilmu. Hari pertama aku faham lagi, hari kedua, hari ketiga aku tak faham dah. Guru aku hurai apa, berbahas apa ilmu agama. Tu Tok Kenali tu. Tu ulama dulu hebat tak hebat tuan-tuan. Tok Kenali yang syekh, yang ulama pun tak faham huraian guru dia tuan-tuan. Mendalamnya ilmu tuan-tuan. Bayangkan ulama-ulama dulu tuan-tuan. Ni ulama-ulama dulu. Syekh Ahmad pun yang boleh bahas macam itu boleh ikut Imam Syafi'i. Ni. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, itu yang kita pelik tu tuan-tuan. Kenapa tak nak ikut ulama, nak ambil terus daripada hadis Quran? Memang ulama pun daripada hadis Quran tuan-tuan rahmati Allah. Cuma huraian ulama-ulama tu lebih matang, lebih hebat ilmu dia. Ni kita itulah tuan-tuan, bila dah ada kelulusan kita jadi macam sombong. Itu susah tuan-tuan. Sama juga macam orang kaya. Orang kaya bila dia dah ada harta, dia akan jadi sombong tuan-tuan rahmati Allah. Mungkin lagu tu juga, bila kita dah ada kelulusan kita mungkin ada sombong. Susah tuan-tuan rahmati Allah untuk kita nak rendahkan diri kita. Siapa dalam surau ni yang ada PhD? Cuba katakan. Tak ada tuan-tuan. Kalau tuan-tuan ada PhD, tuan-tuan tak datang dah mengaji. Betul, aku dah ada PhD, dah doktor, buat apa aku nak mengaji lagi ni? Betul tuan-tuan rahmati Allah. Sebab tu tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, susah tuan-tuan. Orang yang ada PhD, orang yang ada PhD tu dia pandai berengineer PhD, berilmu tauhid dia bodoh juga tuan-tuan. Kena belajar juga. Dan nak jadi ulama ni tuan-tuan, hari ni tuan-tuan rahmati Allah, biar kita terbuka. Tuan-tuan jangan percaya kata saya, tuan-tuan berfikir sendiri. Tuan-tuan nak jadi ulama ni kena mahir ilmu tauhid, kena mahir ilmu fiqh, kena mahir ilmu tafsir, kena mahir ilmu usuluddin, kena mahir ilmu mantik, kena mahir semua, kena ilmu, kena mahir. Bukan nak jadi ilmu, nak jadi ulama, awak profesor bidang apa? Saya profesor bidang fiqh. Awak tak layak jadi ulama lagi. Sebab kalau dia hebat ilmu fiqh, profesor, madya, datuk, doktor ilmu fiqh, ilmu tauhid awak tak mahir, awak tak layak jadi ulama. Ulama inilah semua ilmu dia mahir tuan-tuan. Itu baru ulama. Saya jemput yang datang kuliah kat sini mahir ilmu muamalat berkenaan dengan jual beli, PhD, tapi ilmu tauhid dia tak pandai, dia tak layak jadi ulama. Ulama ni semua ilmu dia mahir, baru boleh buka pondok tuan-tuan rahmati Allah. Itu dia tuan-tuan. Tuan-tuan jangan tertipu dengan kelulusan. Bukan kita kata kelulusan itu tak layak. Layak, hebat awak ilmu muamalat, dah PhD, awak memang layak, hebat ilmu awak. Tetapi untuk jadi ulama kena mahir semua ilmu tuan-tuan rahmati Allah. Kena mahir semua ilmu, baru boleh jadi ulama tuan-tuan rahmati Allah. Hari ni kalau kita nak cari ulama yang betul-betul mahir semua ilmu, tak ada tuan-tuan rahmati Allah. Payah. Ada pun kadang-kadang, sedikit-sedikit. Contoh macam Babi Ismail, tuan-tuan tanyalah ilmu tauhid, tuan-tuan tanyalah ilmu fiqh, Allahu Akbar, hurai satu-satu. Dan ulama ilmu dia di dada, bukan di kitab. Dah, bukan di laptop habis bateri lupa ilmu tuan-tuan. Ulama-ulama dulu beribu-ribu hadis tuan-tuan. Dan hari ni Al-Hafiz, hari ni tuan-tuan, Malaysia ni Al-Hafiz 1000 hadis kena hafal berserta dengan sanad. Haddatsana ni Aisyah ni, semua dengan dalil, dengan rangkaian hadis itu daripada siapa sampai kepada Rasulullah. 1000 hadis berserta dengan sanad, barulah dipanggil Al-Hafiz. Zaman dulu tuan-tuan berpuluh ribu hadis, beratus ribu hadis, 300,000 hadis dulu. Kalau nak jadi ulama, nak mengeluarkan fatwa, 300,000 hadis kena hafal berserta dengan sanad. Hari ni ada.
Hari ini 1000 hadis bersetengah sanad pun susah nak jumpa, tuan-tuan. 1000 hadis. Dia Al-Hafiz yang sebenar ialah menghafal hadis bersetengah sanad, bukan Al-Hafiz belajar Quran 30 juzuk Al-Hafiz, tidak. Al-Hafiz yang telah yang dipahami oleh ulama nak panggil dia Al-Hafiz, bukan hafal Quran 30 juzuk, bukan. Al-Hafiz yang sebenar ialah menghafal hadis 1000 hadis berserta dengan sanad, itu baru panggil Al-Hafiz. Tuan-tuan rahmati Allah. Kita hari ni cakap je Al-Hafiz, baca Quran hafal 30 juzuk, tapi bila jadi imam tengok Quran depan juga tidak Al-Hafiz lagi. Saya pun boleh baca Quran dekat depan, tuan-tuan, tak apa Quran. Jadi kita sekarang ni dah keliru, tuan-tuan rahmati Allah, dah keliru. Al-Hafiz yang diletak oleh ulama ialah 1000 hadis dihafal berserta dengan sanad, baru dipanggil Al-Hafiz. Kita hari ni hafal Quran 30 juzuk Al-Hafiz. Bila dah hafal Quran 30 juzuk, tak payah dah belajar ilmu tauhid, salah juga. Tuan-tuan rahmati Allah, waktu saya kursus di Maiz ni, Jaiz, tuan-tuan rahmati Allah, ada guru tahfiz 30 juzuk hafal Quran, tapi tanya ilmu tauhid, apa mana wujud, tak tahu, tuan-tuan rahmati Allah. Itu kita bagi tahu, tuan-tuan, jangan kita keliru, tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Mana yang Al-Hafiz, mana yang patut, mana yang tinggal. Patut salah ke hafal Quran? Tak salah. Siapa yang hafal Quran terbaik, terbagus, termantap sekali, kelebihan yang hebat kepada awak. Tetapi bila kita faham, bila hafal Quran 30 juzuk tak payah dah belajar ilmu fiqh, itu salah. Dan itu yang banyak. Bila belajar 30 juzuk dah buka madrasah. Bila buka madrasah, dia tak ajar ilmu tauhid, tak ajar ilmu fiqh. Bahkan dia pun tak tahu macam mana dia nak ajar. Yang dia tahu hukum tajwid, baca Quran dengan sedap, hafal Quran, itu je yang dia tahu. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita keliru. Tuan-tuan jangan percaya kata saya, ya. Tuan-tuan fikir sendiri. Jangan percaya kata saya. Fikir sendiri dengan matang, tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak nafikan orang yang hafal Quran ni otak dia hebat, tuan-tuan. Hebat. Kalau otak yang hebat tu diletakkan dengan pengajian agama, ramai kita melahirkan ulama-ulama hebat. Sekarang ni otak yang hebat semua universiti. Ni universiti. Bila bayar universiti, tuan-tuan rahmati Allah, dia kalau jumpa kawan yang baik, alhamdulillah. Kawan yang tak baik, otak pandai tetapi bawa kepada pandai tu benda perkara-perkara yang tidak baik, tuan-tuan rahmati Allah. Semua yang duduk-duduk di madrasah, yang duduk di pondok, semua bodoh-bodoh, kaki ketum, kaki dadah, tuan-tuan rahmati Allah. Macam mana nak lahirkan ulama, tuan-tuan rahmati Allah? Di antaranya kalau kita belajar dalam kitab, orang yang nak belajar ilmu agama kena orang yang cerdik, baru kita melahirkan ulama-ulama yang banyak. Contohnya ada seorang Ustaz Azri Asra, tuan-tuan rahmati Allah. Ustaz Azri Asra, dia ni belajar di luar negara, tuan-tuan. Otak dia cerdik, beasiswa penuh oleh kerajaan. Beasiswa penuh tu maksudnya otak dia cerdik, tuan-tuan. Dia belajar degree di London, tak silap saya, di luar negara. Dia masuk di pondok, tuan-tuan, sampai ke hari ni sudah 15-16 tahun, tuan-tuan. Hebat. Semua kitab dia boleh hurai. Cakap bahasa Arab boleh, bahasa Inggeris boleh. Ni. Semua kitab besar-besar dia boleh baca. Otak macam inilah kita nak letak duduk di pondok, tuan-tuan rahmati Allah. Tapi sayang, otak yang cerdik-cerdik semua mengaji dunia belaka, tuan-tuan. Cuba tuan-tuan tanya, kenapa dia nak mengaji dunia? Tak dapat tidak. Nak keuntungan besar di dunia, tuan-tuan rahmati Allah. Tu je, tuan-tuan. Ni. Baik, tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan tuntutan itu, aku pun memikir. Ulama ni pun memikir dan renung berbulan-bulan. Masanya tiba-tiba diilhamkan daku oleh Allah Subhanahu wa taala bahawasanya tuntutan kawan-kawan kedua itu adalah suatu perkara yang baik, yang tak patut bagiku menolak akan tuntutan itu. Sebab apa? Kerana mereka sangka baik dengan aku, maka aku pun terimalah tuntutan itu walaupun aku bukan daripada ahlinya. Maksudnya bukan aku pandai pun, aku ni tak bandar, aku ni tak cerdik, tapi mereka suruh aku, tak apalah, mungkin mereka ni sangka baik dengan aku. Nampak? Ulama-ulama banyak kata aku ni tak pandai, aku ni bodoh, aku ni jahil. Allahu Akbar. Kalau ulama kata dia tak pandai, dah kita boleh kata kita pandai. Kita pun bodoh lah, tuan-tuan. Gitu, tuan-tuan rahmati Allah. Aku ni bukan ahlinya, aku ni tak ada ilmu, kata ulama. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, sebab ada kalanya orang suruh kita, orang pilih kita, ada. Saya, tuan-tuan, kadang-kadang saya kuliah kan, orang tak berapa kenal saya, kerana mungkin orang tak cam saya kan duduk belakang, lambat sikit naik meja kuliah. Jadi kadang-kadang kawan sama kawan dia pilih kawan dia.
Dia suruh naik meja kuliah. Pergi naik. Kenapa dia suruh naik? Sedangkan kawan tu tak boleh. Sebab dia peli. Suruh dengan memeli. Lagu tu tuan rahmati Allah. Ada juga suruh dengan betul-betul. Maka ini suruh dengan betul-betul. Ada juga suruh dengan memeli. Dah. Kawan ni tak pandai jadi imam. Dia tolak kuat-kuat. Kawan tu kerah. Tuan rahmati Allah. Dia imam, dia tahu dah kawan tu baru baca ikut satu ni. Tuan rahmati Allah. Dia suruh dengan memeli. Ada. Kemudian berlakulah kolam aku dengan taufik Allah Ta'ala pada mengisikan tuntutan-tuntutan itu di atas beberapa keping kertas daripada ingatan-ingatanku. Ingatan saja tuan-tuan. Ingatan saja tuan-tuan rahmati Allah. Ambil daripada guru-guru yang mursyid, serta aku tetapkan dia daripada kitab-kitab yang mu'tabar, maka jadilah ia sebuah risalah yang berguna, yang aku namakan dia dengan Misbahul Munir fi Ma'rifatillahil Qadir, artinya lampu yang menerang pada mengenalkan Al-Qadir, Allah Ta'ala yang Maha Kuasa. Kemudian aku memohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala bahawa menjadikan dia kitab manfaat. Wallahu a'lam. Sampai situ ya. Bahawa menjadikan dia di kitab. Tulis apa ni tanda kat situ, Tok Iman. Nanti takut saya tak ingat, nanti Tok Iman tunjukkan. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa 'alal muslimin ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun. Salamun 'alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin.